Ada antara warga emas ni yang dibiarkan terlantar di hospital, ada yang menghidap penyakit kronik yang diabaikan oleh anak-anak mereka. Dibiarkan saja warga emas ini terbiar terlantar di hospital. Ada juga yang kisahnya mungkin daripada masalah kewangan, ada juga yang tidak boleh menerima kerana tanggungan dan sebagainya. Jadi mungkin kita sekarang ni dalam satu perbincangan yang sangat berat bagi saya kerana ialah itu adalah ibu bapa kita. Dan sebenarnya saya, Haziq, saya pernah sendiri pergi dan saya tak boleh nak pandang, sedih. Saya memikirkan di manakah anak-anak mereka. Kita anggap tu macam mak ayah kita sendiri, kan? Macam mana? Apa perasaan kita bila kalau kita tinggalkan mak ayah kita begitu saja? Jadi kenapa perkara begini boleh berlaku? Jadi kita bersama dengan Pensyarakanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM, iaitu Profesor Madya Dr. Khadijah Alawi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Ceria di pagi hari. Alhamdulillah, Prof. Jadi seperti yang kami bincangkan tadi adalah tentang kisah warga emas yang dipinggirkan. Jadi kami tertanya, sebenarnya apakah benar memang ramai warga emas di luar sana dipinggirkan dan kenapa agaknya, Prof? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya fikir ini kita panggil sebagai pengabaian lah. Pengabaian, mengabaikan ibu bapa adalah trend zaman kini lah, sebab anak-anak sangat sibuk. Direction kita ataupun kita kejar dunia, kita tak nampak akhirat sebenarnya, dan kita tak boleh buktikan, kan. Jadi nak dekat hari raya seminggu lagi, ini isu yang akan timbul di mana anak-anak isu sekarang ni di hospital, di mana mereka tinggalkan. Itu cara yang paling mudah terutama dalam masyarakat Islam. Mereka akan tinggalkan dekat hospital. Maknanya memang kebanyakan orang tua kita selepas umur 50-60 memang ada 2 atau 3 jenis penyakit yang boleh menyebabkan mereka tidak berfungsi dengan baik. Jadi tempat mereka akan hantar untuk berhari raya dengan lebih baik adalah mereka hantar ke ke hospital. Hospital terpaksa menerima sebab itu satu isu lagi, ya, di mana mereka menipu alamat, menipu all the document berkaitan dengan waris. Jadi ini memang masalah di hospital. Nah, bagaimana kita katakan, ya, ni dalam Quran pun Allah kata jangan kita merasa bahawa ahli keluarga kita adalah kemiskinan untuk kita. Jadi kebanyakan anak-anak selalu menyatakan bahawa kemampuan keuangan, dan ada juga menyebabkan isu berkaitan dengan pengalaman terdahulu. Ibu bapa itu sendiri tidak menjalankan tanggungjawab pada ketika itu. Tapi itu bukan satu hukum karma, ya. Pada saya, anak-anak kena melihat itu sebagai tanggungjawab, dan tanggungjawab ni bukan kita suka-suka nak buat, tapi memang Allah dah sebut dalam Quran beberapa surah. Memang Allah kata memang penjagaan orang tua jatuh kepada anak dewasa. Kalau anak tu tak ada, saudara mara. Kalau saudara mara tak ada, kejiranan pada komuniti tersebut. Tapi maka benda ni tak berlaku dekat Malaysia. Saya fikir ada banyaklah perkara-perkara yang kita perlu advokasikan masyarakat kita supaya mengambil berat isu tentang warga emas. Satu lagi saya nak nyatakan, ya, ini yang masih hidup. Banyak juga orang tua yang mati bersendirian di rumah. Ini disebabkan oleh isu kesunyian, jarang balik rumah, jarang ziarah ibu bapa. Dekat kampung tak jauh pun sebenarnya. Kalau dalam kajian, sebelah rumah je. Tapi lalu depan rumah mak, tapi tak pernah singgah. Jadi ini yang sangat merisaukan saya sebenarnya. Ya, start daripada pengabaian dan bermacam-macam masalah sebenarnya yang menjadi punca kepada pengabaian ini dan menyebabkan warga emas ini terpinggir, Prof. Jadi adakah antara sebab masalah ni adalah masalah sosial zaman sekarang ni? Isu sosial saya boleh nyatakan bahawa kita ni kejar materialistik. Dunia sekarang ni mengejar kepada kekayaan dunia, kan.
Jadi kekayaan akhirat tu kita tak nampak. Jadi ibu bapa adalah, kalau tanggungjawab ni kita dapat jalankan dengan baik, maka inilah kekayaan. Orang barat mengatakan bahawa menjaga orang tua tu kita akan dapat gold mine, lombong emas tu kita boleh dapat. Masyarakat Jepun mengatakan bahawa kalau kita nak jadi negara maju, satu perkara yang kita perlu jaga adalah kita kena jaga orang tua kita. Doesn't matter itu adalah ibu kita atau ayah kita, but community should take care orang tua kita dalam persekitaran kita. Maka secara tak langsung tak ada isu gelandangan sebenarnya. Tapi bila nak dekat Ramadan ni, kalau saya tengoklah ini tiap-tiap tahun ya, Ramadan je memang ramai orang minta sedekah. Dan especially orang tua. Jadi ini juga sangat merisaukan kenapa perkara ini boleh berlaku di negara kita yang dikatakan sebagai masyarakat yang suka pada kebajikan, yang suka bersedekah. Tapi wujud lagi orang-orang yang masih lagi di perjalanan atau di kaki-kaki lima. Jadi memang sangat-sangat meruntun hatilah bila tengok isu-isu ini di sekitar kita. Ya, setuju Prof. Sebenarnya perkara ini membuatkan kita rasa tersentak, ya. Betul apa yang Prof katakan, dikenali sebagai negara yang cukup pemurah, yang suka membantu. Tetapi di kalangan kita sendiri, kita tidak dapat membantu. Dan saya rasa nilai empati kita yang harus diangkat lagi-lagi kepada orang yang dekat dengan kita, itu orang yang tua, kan? Orang tua kita, ya. Dan Prof mungkin boleh kongsi dengan kami kalau diikutkan kesan berpanjangan mungkin kepada kita semua, kepada nilai agamanya, budayanya, bagaimana agaknya kesan kalau pengabaian ini diteruskan? Saya rasa it's not good for negara lah. Kalau kita tengok bigger picture, sebenarnya pembangunan negara tu, kalau kita kata nak membangunkan negara, semua kena sejahtera. Jadi kalau satu pihak ni tak sejahtera, maka secara tak langsung kita kena memikirkan bagaimana polisi sebenarnya dasar kerajaan kita tentang rang yang kita nak gazetted, ya, rang undang-undang warga emas untuk Malaysia ni perlu diperbaiki, perlu dimantapkan lagi, perlu diperhalusi lagi. Masih lagi dalam perbincangan, maka saya fikir ini satu perkara yang perlu kita lakukan, sebab kalau kita ada polisi-polisi yang perundangan yang betul, maka dia punya struktur pelaksanaan atau kesejahteraan secara menyeluruh tu kita boleh jaga dengan lebih komprehensif lagi. Jadi ini satu perkara banyak program-program perlu dibuat, dan saya fikir kita memang menggalakkanlah masyarakat. Kalau dekat UK, kalau dekat Australia, mereka ada pendidikan community secara online 24 hours. You boleh online and you boleh belajar macam mana kita nak santuni warga emas. Jadi kalau mereka boleh buat, dan Malaysia juga boleh. Dan sekarang ni online is normal, ordinary tools untuk kita belajar. Jadi anak-anak muda kita memang dalam handphone. Jadi kalau kita galakkan pengajaran-pengajaran TikTok lah, very simple teknik untuk how to communicate dengan warga emas, how to take care of older parents, kan. Jadi secara tak langsung itu akan jadi budaya masyarakat kita, dan secara tak langsung negara kita akan jadi negara maju dan makmur. Ya, mungkin komuniti boleh ambil apa yang Prof cakap itu sebagai contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan seharian kita untuk elakkan daripada perkara-perkara trend ini semakin bercambah lah, betul tak Prof? Ya, betul. Betul. Okey Prof, mungkin pesananlah kepada penonton-penonton MSI. Warga-warga muda terutamanya, kami-kami ini kan. Supaya tidak mengabaikan warga emas ini Prof. Ya, jadi education lah. Community education is very important. Pendidikan community. Jadi saya pertama sekali saya nak cadangkan kepada TV3 dalam Hello Doktor, ada bahagian, bukan untuk kanak-kanak saja, ada bahagian untuk warga emas. Jadi kekerapan, every week we can talk about
banyak ya isu warga emas ni. Kalau kita tengok memang sangat banyak topik yang kita boleh sentuh. Yang kedua, saya galakkanlah kalau boleh ada online training. Di UKM kita memang galakkanlah. Kita di mana-mana fakulti kita ada fakulti sains sosial, kita ada topik khusus pendek penjagaan warga emas 2 hari je. Jadi kita juga ada di Fakulti Sains Kesihatan, di Fakulti Perubatan, memang kita ajar bagaimana nak menjaga orang tua. Isu dia adalah anak-anak kita tak biasa berdepan dengan penjagaan warga emas ni. Contohnya tiba-tiba parents kita kena stroke. Tiba-tiba parents kita kena bedridden ya. Tak boleh bangun dan sebagainya. Bagaimana nak membersihkan diri mereka, bagaimana nak komunikasi, akan timbul pelbagai konflik. Bergaduh adik-adik nak menjaga orang tua ni. Jadi itu sahaja. Baik Prof. Sebenarnya banyak yang kami pelajari dan dapat manfaatkan dari perkongsian Prof. Terima kasih Profesor Madya Dr. Khadijah Alavi. Dan saya boleh katakan satu sahaja. Apa dia? Ibu bapa kalau anak 13 kali pun mereka boleh jaga. Betul. Dan kita adik-beradik mungkin ada itu sahaja ibu bapa kita. Dan tidak boleh dibeli di mana-mana dan ini adalah amanah dan tanggungjawab kita dan saham akhirat kita. Ya. Adakah 13 orang adik-beradik itu mampu untuk menjaga ibu dan ayah yang seorang tu? Sama-samalah kita renung-renungkan dan muhasabah diri dan kita jagalah orang tua kita.